Saya kena buka mask, kalau tidak nak cakap pun tak dengar pula. Boleh. Jadi kena buka mask. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis pilihan pada malam ini hadis ke-9, kali terakhir bulan 3. Jadi kita cuti semester itu panjang 3 bulan kan. Kalau lagi lama hampa pun berkarat, ustaz pun berkarat. Nasib baiklah dia mula balik kan. Sebab ilmu ni dia kena amal. Tapi saya memang tak ada rehat. 3 bulan tu saya buat live kuliah duha melalui Facebook Tafiz. Alhamdulillah, makna ilham daripada Allah, banyak manfaat untuk saya. Saya ada lebih kurang 80 tajuk yang saya berjaya compile sewaktu COVID tu. Makna kalau nak khutbah jemaat setahun sekali Pak masjid ni panggil 80 tahun orang habis 80 tajuk kan. Tu di antara hikmah lah. Kita ni tuan-tuan, ingat, benda-benda yang kita tak suka ni ada kebaikan. Sebab memang semua orang tak suka COVID ni. Kita tak tahu menatang apa benda tu. The invisible creature, makhluk yang tak dapat dilihat kan. Tetapi di sebalik tu banyak hikmah. Bagi saya memang banyak lah. Sebab tu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Dan mungkin kamu membenci sesuatu padahal ianya baik bagi kamu. Itu Tuhan sebut. Abang bila sikit bukan nak riak. Abang masa PKP itu bukan takat boleh compile modal ceramah, tajuk-tajuk ceramah. Saya dengan izin Allah dapat puasa sunat punya lama. 15 hari bulan Rejab, sebulan Syakban, sebulan Ramadan, 6 hari Syawal. Tak pernah dalam sejarah saya puasa sunat punya banyak. Bukan duk fikir apa, ya Allah kalau aku mati aku sedang beribadah padamu. Kan? Sampai selok telur deh tak boleh pakai. 5 kilogram. Allah selok ketat balik lah. Hari-hari menteri darah. InsyaAllah lepas ni kita mula balik bila masuk Zulhijjah, khususnya 30 Julai. 9 Zulhijjah tu makna sunat muakkadah sangat-sangat dituntut. Ganjaran yang cukup besar ada dalam kitab Riyadhus Salihin. Itu di antara Allah sebut kamu tak suka padahal ianya baik bagi kamu. Dan mungkin kamu kamu tidak sukakan sesuatu padahal ianya baik bagi kamu, dan mungkin kamu sukakan sesuatu padahal ianya buruk bagi kamu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Baik. Jadi malam ni kita dengar hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya ulang sekali lagi, buku susunan Dr. Zahzan ni hadis dalam kitab ni semuanya sahih. Kita tak ragu dah. Maklumlah di Malaysia ni kan ramai dok mengaku pakar hadis walhal bukan tak mana pun. Kan? Duk tak duk kata yang hampa duk sebut Allah tu bukan dapat pahala apa. Hang kata hang pakar hadis, hang tak jumpa ke hadis Muslim? La taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Hadis Muslim. Tidak akan berlaku kiamat sehingga tidak ada lagi di atas muka bumi ini hamba-hamba Allah menyebut Allah Allah.
Kalau Quran, wa dzakarullaha katsira la'allakum tuflihun. Al-Anfal surah ke-8 ayat 45. Allah suruh kita ingat dia banyak-banyak. Ingat alif lam lam ha adalah ayat Quran. Hadis riwayat Imam Tirmizi, satu huruf Al-Quran kita baca, kita mendapat 10 ganjaran pada Allah. Nah, ni yang susah. Pasal apa? Depa anggap depa ni pandai bidang hadis. Pandangan orang tak mau terima, kan? Dr. Zahazan Muhammad ini satu usaha yang cukup baik. Nah, jadi kita tak usah terpengaruh, kita banyak hujah-hujah kita. Sedangkan Bilal Ar-Rabah ketika dia diseksa, dia sebut apa? Ahad, Ahad. Memang hari Ahad pun, kan? Dia sebut Ahad. Qul huwallahu ahad. Ahad tu kan ayat Quran. Faham bang? Buka lah topeng sikit. Tak kenal. Tu cerita dia. Nah, jadi tak salah ego sangat. Duk rasa kita yang reti. Saya tu terang. Ulama apa pun, kalau dia ulama kita respect. Kalau kita tak setuju dengan pandangannya, kita duduk diam, tak payah condemn. Nah, itu sepatutnya ya, yang kita perlu amalkan, menghormati pandangan para ulama. Jangan condemn lah. Kita tak setuju cara dia tu. Kadang-kadang kita tengok pasal apa bila kita puasa. Nah, kita ambil cara niat mazhab Maliki. Hari pertama malam tu niat puasa sebulan. Nampak tak? Kod-kod lah. Kita terlupa. Kita ikut Maliki. Kita hormat Imam Syafi'i, walaupun dia kata semayang subuh kena baca kunut. Bila dia pergi di Iraq ke mana, belakang dia semua mazhab Hanbali, dia tak baca doa kunut. Dia meraihkan orang belakang. Tu tuan-tuan, makna ulama ni tak pernah berkelahi. Mereka saling hormat, menghormati. Hak payah ni ulang dalam semua. Dia rasa dia hebat. Nah, macam kita tu hebat sangat. Kami banyak hujah kan. Nah, cerita dia. Baik. Jadi makna malam ni kita tengok an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnakum, rawahu Tirmizi. Diriwayatkan daripada Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, kelebihan orang yang berilmu atas orang abid. Abid ni dalam kurungan orang yang rajin beribadah, adalah seperti kelebihanku atas orang yang paling rendah darjatnya dalam kalangan kamu. Jadi makna Nabi nak abang, orang berilmu ni memang darjat dia begitu tinggi di sisi Allah. Dalam Quran Az-Zumar, ini Tuhan tanya, Az-Zumar surah ke-39 ayat 9. Qul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu pengetahuan dan orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan? Tak sama. Nah, orang berilmu dengan orang jahil mana sama? Tak lagi kita sentuh sikitlah. Nah, bahaya kejahilan. Baik. Begitu juga dalam surah Mujadalah. Mujadalah ni surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah sebut, Allah mengangkat darjat, beberapa darjat dari kalangan siapa? Yakni orang-orang yang yarfa'illahu allazina amanu, orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Beberapa darjat. Tuan-tuan. Nah, jadi orang berilmu ni bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja yang yang mengiktiraf, tetapi Allah juga sebut dalam Mujadalah ataupun Mujadilah. Nah, surah tu boleh sebut dua, Mujadalah tak apa, Mujadilah tak apa. Nah, ayat yang ke-11 Allah angkat darjat orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Nah, baik. Kenapa tuan-tuan? Tajuk dia ketinggian darjat orang yang berilmu. Sebab kalau kita nak sebut ni cukup banyak lah. Pertamanya di antaranya bahaya kejahilan. Tadi Allah tanya, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tak sama.
Di antara bahaya kejahilan tuan-tuan disebut oleh ulama ada beberapa perkara. Yang pertama sekali, dia hidup tanpa matlamat. Dia jahil. Macam duk adalah duk cakap tu puak tu, liberal tu. Dia kata apa? Ini di antara saya dengan Allah. Awak tak boleh menentukan saya ni ahli syurga atau ke neraka. Mai cakap dengan aku tengok. Tu perempuan saya kuat lah Tina. Kan? Dia tu janda, kalau hangpa nak ada bolehlah pergi apply. Aku jangan kata nak apply, bagi free mungu tak lapar. Kan? Mai cakap dengan saya. Soalan pertama saya nak tanya dia, Siti Qasim, you percaya atau tidak dengan Al-Quran ini? You beriman atau tidak? Saya beriman. Baik. Kalau kamu beriman, Allah berfirman dalam Quran Al-Balad dalam juzuk amma ayat ke-10. Wa hadainahun najdain. Allah bentangkan dua jalan. Jalan ke syurga, jalan ke neraka. Allah perincikan sifat-sifat ataupun orang-orang yang memiliki ciri-ciri yang akan menuju ke syurga, begitu juga sebaliknya yang akan menuju ke neraka. Kalau kita baca ayat-ayat tu, kita ada sifatnya. Satu contoh, you tak tutup aurat, you kata you beriman dengan Quran, mai aina habaq kat you. Surah An-Nur surah ke-24 ayat 31, surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 59, kewajipan menutup aurat. You kata you beriman tapi you tak buat. Dia faham ni? Hak mana tak angguk tu geng dia lah tu. Saya baik empangguk. Aku tak sembang besar Mai lah. Kita bagi hujah. Start kita tanya, you percaya tak Quran? Percaya. Depan memang hadis pertama, tak apa. Kita bahas dengan Quran ni. Tengok ayat pelik sih yang pejampi apa. Dan sebelum lupa nak ucap terima kasih lah. Nah, masjid ni di antara masjid yang menyumbang kepada para asatizah, ustaz-ustaz ni, ustazah ni, walaupun tak mai kuliah kan, mereka bagi ni di antara masjid lah. Saya alhamdulillah lah banyak kat masjid, mereka pun tahu kita ni, ini bukan kerjaya, ini amanah. Nah, ini bukan kerjaya. Tak boleh kita menganggap dakwah ni kerjaya, salah. Apatah lagi meletakkan harga, lagi salah. Bagi saya, sebab saya ada hujah kan. Jadi bila masjid bagi tu lega lah sikit. 3 bulan tak ada kerja orang parti tau. Tu yang puasa. Nak makan duit tak ada puasa lah, senang. Nak buat macam mana? Ucap terima kasih lah. Mudah-mudahan tindakan tuan-tuan ni alhamdulillah lah, mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT. Saya ucap terima kasih lah. Jadi bahaya kejahilan di antaranya ialah orang yang jahil itu hidup tanpa matlamat. Dalam Quran surah Mukminun, surah Mukminun bukan mukmin, Mukminun, surah ke-23 ayat 115. Cuba tuan-tuan dengar. Allah cerita kat kita. Allah tanya kita, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Hai manusia, apakah kamu menyangka aku cipta kamu dengan tak ada matlamat hidup, sonok-sonok saja, dan kamu tidak akan dikembalikan kepada aku? Bila jahil memang dia tak tahu. Bila kita yang ada ilmu sedikit sebanyak ni, kita dapat menyadari dan kita meyakini hidup kita di dunia yang sementara ini ada matlamat. Berdasarkan ayat tadi, surah ke-23 ayat 115. Saya nak bahas ringkas. Matlamat hidup kita 4. Pertamanya, kita adalah hamba Allah. Nak dari Quran Al-Baqarah 21, Al-Dhariyat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu matlamat hidup kita yang pertama. Kita ni hamba Tuhan. Allah cipta kita supaya kita menyembah Allah, mentaati, patuh kepada Allah. Itu yang pertama. Bukan saja-saja ya.
Tentunya saja dia cipta. Kalau kata saja buat apa Allah cipta syurga dengan neraka? Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'id. Surah ke-42 Asy-Syura ayat 7. Sebahagian kita masuk syurga, sebahagian masuk neraka. Tuhan cerita. Kita pun tak tahu ahli syurga kali neraka. Kan? Tapi bila kita ada ilmu agama, insya-Allah kita tahu matlamat hidup. Aku adalah hamba Allah. Sedap tidur macam mana pun dengar laungan azan, bangun solat, Allahu akbar. Pencen dah macam dia ni, pencen dah. Lepas subuh dia sambung zikir 5 jam, sambung tidur. Kan? Tak apalah subuh. Dia kata tak boleh tidur lepas subuh. Saya duk cari hadis tak jumpa pun. Dia kata tak berkat hidup, tak tahu, Allah alam. Duk dengar macam saya sebab tu bila bercakap saya suka ada sandaran. Kita boleh lah, kita tak boleh. Saya ni memang di antara yang kuat tidur sampai subuh. Menjadi amalan. Kan? Itu apa saya buat? Bangun lepas subuh saya mandi lagi. Ambil wudu, usalli sunnatul duha rak'ataini lillahi. Tak apa amal lah cara tu. Kita bangun, kita terus menghubungkan diri kita dengan Allah. Dia kata tak berkat hidup. 6 kali dah pergi Mekah ni. Free juga tau. Tahu free. Pergi lagi. Berapa kali? 2 kali. Cerai 2 kali haji, 4 kali umrah. Umrah panjang hujung tahun ni. Umrah kali ke-5, kali ke-7 nak pergi Mekah. Syekh ni berapa kali habis? Follow umrah. Haji semua pakat pergi mau Pak Haji. Nah, saya akan duk cari ada betul kan? Kalau ada kita ikutlah. Kan? Tapi kebelakangan ni memang saya jarang nak tidur lepas subuh kecuali mengantuk sangat. Nah, sejak Covid ni lah tuan-tuan. Saya dah tak tidur lah. Terus pergi buat kuliah, Tu kan tak ada hikmah. Nah, kecuali mengantuk sangat tak payahlah. Kan? Jadi mana matlamat hidup kita yang pertama, kita adalah hamba Allah. Tu kalau kita ada ilmu. Bila kita tak ada ilmu, kita peduli apa? Matlamat hidup kita nak menteri darah ya? Kan? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Kan? Itu cerita dia. Yang kedua, matlamat hidup kita yang kedua, kita ni adalah khalifah. Ni tuan-tuan, saya ulang sekali lagi, muka surat 16, surah Al-Baqarah ayat 30. Wa in qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ni tanggungjawab kita, matlamat kita. Kita adalah khalifah. Khalifah tu apa dia? Pengganti kepada Nabi. Apa tanggungjawab khalifah? Kata ulama, iqamatuddin wasiyasatud dunya bi. Menegakkan agama, mentadbir dunia dengan agama. Dalam ni dia sebut apa? Khalifah ialah seorang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di bumi berdasarkan kepada wahyu dan syariat Allah. Tuan-tuan ingat sama tak? Lebih kurang itulah. Ke surat 16. Kalau Jawi muka surat 13. Kau surat buat apa jangan duk main. Nah, bukan Quran hadis ya. Kau surat 16. Khalifah ialah seorang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di bumi dengan berdasarkan wahyu dan syariat Allah supaya kehidupan manusia itu teratur. Ini matlamat hidup kita. Kesemua kita ni khalifah. Kita dipertanggungjawabkan. Khalifah nak abad bagi dia kena ikut undang-undang yang ada dalam Quran dan hadis. Nabi Daud ditegur oleh Allah, ya Daud, inna ja'alna khalifatan fil ard. Kataan khalifah, fahkum bainan nas bil haq wa la tattabi'il hawa. Surah Sad, surah ke-38 ayat 26. Ditegur, hang tak boleh buat undang-undang sendiri. Hang ni adalah khalifah. Nah, pengajaran untuk umat. Yang ketiga, matlamat hidup kita ialah untuk membawa bekalan balik sebelum bertemu dengan Allah, bekalan yang dinamakan amal soleh. Dah banyak kali dah kita sebut amal soleh, amal yang Allah redha. Dari Quran surah An-Naml surah ke-27 ayat 19. Syarat amalan kita diterima sebagai amal soleh, hadis Muslim. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
Berdasarkan hadis Muslim ini, Ibnu Katsir rahimahullah mensyarahkan hadis ini, menyebut syarat amal soleh dua, ikhlas dan menepati syarat. Ni matlamat hidup kita. Saya mengajak, kalau ikhlas menepati syarat dah sah dah. Kita baca Quran, baca hadis, ini ajaran kita. Ikhlas pula, Allah ni esok modal saya untuk kembali bertemu dengan Allah. Tuan-tuan tak mengajak, mai belajar juga ikhlas, kerja buat, menepati syarat, amal soleh. Boleh tuan? Tuan kita, dia sahabat kita, dia tadi dia duk cadang nak mai awal pada saya. Dia main-main tengok saya ada, dia kalah je ya. Saya very punctual, you know. Very well disciplined lagi. Saya jaga segi-segi masa ni. Mana jam azan tuan-tuan? Tu ayat Quran tu. An-Nisa 103. Itu maqasid syariah. Matlamat pensyariatan. Kenapa Allah suruh kita solat? Salah satu untuk bila inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta, supaya kita pandai mengurus masa. Orang yang jaga solat, mana dia penjaga masa yang baik. Tengah jam sebelum masuk waktu dia standby dah. Tok Bilal main awal. Pasal saya main awal kan? Tok Bilal kalah ya. Dia ni siapa dulu? Tak Zat? Oh, hang dulu. Hang rumah dekat. Aku jauh. Nak gila dengan tok ke ada apa tak? Tu cerita dia. Allah perintah apa pun ada hikmah, ada maqasid dia. Ada matlamat dia. Puasa supaya merehatkan kita punya perut. Nampak? Zakat menghubungkan silaturahim, yang kaya membantu yang miskin. Haji semua ada. Hang abang apa pun, Allah suruh mesti ada kebaikan dan mesti ada keburukan yang dilarang oleh Allah. Nah, kita sampai tegang ikutnya. Itu amal soleh, ikhlas dan menepati syarat. Yang keempat, matlamat hidup kita. Bila kita ada ilmu, kita faham apa dia. Matlamat hidup kita yang keempat, utamakan akhirat. Utamakan akhirat, jangan kita abaikan dunia. Kita hidup di dunia, kita perlu juga benda-benda untuk kita hidup di dunia. Tapi hari ini orang utamakan dunia. Celek-celek cari dunia, cari dunia. Wa bataghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas surah ke-28 ayat 77. Tu dalil utamakan akhirat. Ayat apa? Walal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tapi hari ini umat Muhammad di akhir zaman, mereka utamakan dunia. Faham? Dunia tak habis-habis. Ambil, tapi utamakan akhirat. Dengan apa kurniaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, utamakan akhirat. Itu di antara contoh lah. Bahaya kejahilan sehingga seseorang itu tidak tahu apa matlamat hidupnya. Yang kedua, bahaya kejahilan disebut oleh ulama ialah membuka jalan kepada syirik dan kesesatan. Kita tak tahu, kita duk buat kerja syirik kan? Dia kata tak pergi sembah tokong pun, tak payah sembah tokong, hang terima undang-undang ciptaan manusia, balik awal. Mana dalil Quran At-Taubah 31, mana dalil hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Kita boleh kemuka banyak dalil. Asy-Syura ayat 21. Contoh semua syirik. Bila manusia menerima pakai undang-undang ciptaan manusia. Walaupun yang menggubal undang-undang tu ulama, jadi kita dah angkat dia sebagai Tuhan. Jadi bila kita ada ilmu, aku tak mau. Walaupun ulama lulusan hebat PhD, tahu PhD, permanent head damage. Duk bangga PhD syariah hadis. Tapi kalau hang ubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah, hang dilaknat oleh Allah dalam Al-Baqarah 79. Hang kena ikut ni, tak boleh ikut lagi. Kita terima undang-undang pasal dia PhD bidang syariah, kita telah mempertuhankan dia. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Itu dalil dia, At-Taubah 31. Bahaya kejahilan membuka jalan kepada syirik dan kesesatan. Bahaya tu tuan-tuan. Boleh? Ni pergi mana habis kau tak dulu ramai, takkan semua kena Covid ke?
Orang ni semua sembuh lah. Kan? Tu kata hikmah tuan-tuan COVID ni. Kalau tidak dulu kita pun tak pernah peduli dengan amalan-amalan tertentu. La, insya-Allah setiap kali keluar rumah kita baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Anta baca sampai tu kah? Al-Azim, sambung Al-Azim. Bid'ah. Nabi ajak sampai apa? Wala haula wala quwwata illa billah ya. Yang apa tambah cepat bid'ah. Aduh. Hampa tak mau ikut lama langsung tu. Macam kita tu hebat sangat. Kan? Saya kalau jumpa puak-puak ni aku nak tanya dia, mereka boleh jawab tak? Kata hadis, ambil hadis tu. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu neraka. Kita nak tanya beberapa soalan. Saya yakin dia pening nak jawab, insya-Allah. Tapi tak boleh cerita kat apa. Puak-puak dia ada tadi. Biar main prap aku tanya. Bapak dia kan? Tidak kesemua itu bid'ah. Ya, walaupun perkataan kullu dia ada exception, ada pengecualian. Nah, tak kesemua itu bid'ah yang menyebabkan masuk neraka. Kita ada dalil Quran, ada dalil hadis, insya-Allah. Nah, baik. Jadi yang kedua membuka jalan kepada syirik dan kesesatan. Kita duk main ikut nah. Allah ajak kita tak boleh ikut. Walaupun dia ulama kena tengok juga. Ulama jenis mana? Nah, kalau kita mengikut kebanyakan orang di atas muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkan kamu. Ayat 116 Al-An'am. Misal komputer slow sikit ayat dia tak ingat. Apa macam mana bunyi? Jam ayat ni tak ingat. Surah ke-6 ayat 116. Allah. Dia kalau ingat Melayu ingat Arab. Melayu tak ingat, Arab tak ingat. Kena tengok. Fauzi jangan gelak saya, Fauzi lagi tak ingat. 116. Ni dalil. Baik. Wa in tutak aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan sekiranya kamu mengikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Walaupun dia ulama, tengok dia betul ke ulama, ulang semua. Ulama pun ada dua macam. Nabi dah pesan hadis ni hadis hasan. Nah, mana-mana ulama yang suka mendekati pemerintah dan cenderung kepada dunia, tinggalkan mereka. Faham tak? Kita ni nak dapat kejayaan tuan-tuan, dia ada 3 cara. Siapa nak berjaya, dengar adik. Pertamanya ialah kena kipas kuat. Yang kedua kabel kuat. Yang ketiga jack selalu. Dapat kejayaan. Faham? Takkan yang tu pun nak tulis. Syekh ni nak tulis tuan-tuan. Dia ingat apa Ustaz nak abang. Kipas kuat, kabel kuat, jack selalu. InsyaAllah lah dapat kejayaan. Jadi kalau ulama ada ciri-ciri ni, Nabi sebut apa nama? Al-ulama umana'ur rusul ala ibadillah. Tu hadis dia. Nah. Malam yukhalitus sultan. Ada lagi lah, panjang lagi, saya pun lama tak baca. Yang mereka ini tidak mendekati sultan, pemerintah. Wa yadkhuluna fid dunya, mereka tidak tertipu dengan keinginan dunia. Yang tu bagus. Tapi kalau dia mula mendekati pemerintah, cenderung pada dunia, mereka telah mengkhianati amanah Rasul. Fa'taziluhum wahdharuhum, maka tinggalkanlah mereka serta berwaspadalah terhadap mereka. Jangan mengikut, kena ada ilmu. Tu kadang-kadang kita sesat. Siapa yang menyesatkan kita? Pemimpin. Siapa yang menyesatkan kita? Ulama. Boleh? Tuan-tuan nak tengok ulama yang sesat kerana dia cenderung pada dunia, ada dalam Quran. Di antaranya Al-A'raf 176. Dia cenderung pada dunia. Sedangkan Allah bagi kat dia karamah hebat. Tapi kerana dia suka dunia, dia ikut hawa nafsu dia, dia juga binasa.
Siapa dia nama ulama itu? Mengikut Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau adalah Bala'am bin Ba'ura, ulama Bani Israel zaman Nabi Musa alaihissalam. Ayat yang panjang, walau syi'na la rafa'nahu biha, sampai panjang. Sehingga Allah menggelarkan Bala'am bin Ba'ura ni seperti seekor anjing. Anjing ni bagi makan boleh jelas lidah, tak bagi makan boleh jelas lidah, ambil senapan tembak bagi mampus bang. Tambah anjing gila pula. Nah, sebab tu tuan-tuan, kalau kita minat Quran, insya-Allah hujah banyak. Kan? Saya minat sungguh Quran ni. Kan? Bila saya beli buku, baru ni saya beli buku, saya akan cari mana ayat-ayat yang saya belum pernah jumpa. Hujah Dr. Soqadawi, hujah Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Kan? Pun ada hati nak berdebat dengan Haji Hadi. Tu tak mengaji bidang politik, duk main sembang. Hadis pun duk baca sangkut-sangkut. Bukan nak cerca dia, tapi macam tu kita tengok video dia, ayat Quran tak baca langsung. Sedangkan dalam Quran jelas rujukan utama kita Quran, yang kedua hadis. An-Nisa 59. Quran rujukan utama, yang kedua hadis. Ni 20 hadis tak tengok Quran. Kan? Kalau kita sebaik-baik kita gabung kedua-dua. Ada hujah hadis, ada hujah Quran. Ada hujah Quran, ada hujah hadis. Saya ada 15 tajuk. Semua saya buat macam tu. Ada Quran, ada hadis. Ada hadis, ada Quran. Kuliah duha. Saya akan bukukan insya-Allah semua poin-poin ni sebagai usaha untuk untuk sekolah tahfiz saya lah. Nak dapat pendapatan sikit, kita akan terbitkan buku bersiri hasil 80 hari saya kuliah duha. Poin tu kalau kita tak buat rugi tak, sebab ni pun yang penonton tu lah yang tulis komen, ustaz tolong bukukan semua poin-poin ni. Kan? Ia memberi manfaat. Saya tengok sungguh juga. Seterusnya, bila seseorang itu jahil, dia akan menyuburkan akhlak keji dan dia akan bermaksiat kepada Allah. Akhlak keji, khianat, jadi pemimpin songlap sana songlap sini, tipu sana tipu, kencing sana kencing sini, rata kencing. Allah sebut wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-Qalam ayat 4. Contoh Muhammad, akhlak terbaik. Ditanya pada Aisyah, apa akhlak Muhammad? Kana khuluquhul Quran. Hadis Bukhari. Akhlak Muhammad Al-Quran. Apa maksud? Apa yang Quran suruh dia buat, apa Quran melarang dia tinggal. Ketika satu ketika golongan munafik memfitnah Nabi. Kata Nabi curi permaidani merah. Allah turunkan ayat Quran. Surah ketiga Ali Imran ayat 161. Muhammad ada seorang yang amanah. Bila jahil, jadi penguasa, jadi pemerintah, jadi pemimpin, dia peduli apa? Ini masa nak buat duit. Main dulu, saya berkesempatan. Ada seorang YB negeri Kedah, Exco, dia main singgah semayang masjid tu. Kawan saya ajak lah. Saya ucap tahniah kepada, tapi saya kata ingat kewajipan menunaikan amanah. Wajib. Bila lagi jangan nak cakap depan YB. Kan? Kan? Kurang-kurang dia dengar tu balik dia fikir sungguh. Kan? Soal dia nak amal tak amal, saya telah menyampaikannya. Nampaklah? Jadi mana menyuburkan akhlak keji dan maksiat. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya tanya tadi Saudara Fauzi, kita punya SOP ni kuliah sampai masuk insya' je kan? Saya tak apa suruh muntilam, tak apa sebab bayaran sama. Hampanya nak potong pula, tak baik tu. Itu satu kezaliman terhadap ustaz. Saya nak berhenti hadis ni, tapi saya nak bawa cerita yang cukup menarik. Bukan tak ada modal, boleh sambung ni. Cerita tentang ilmu juga. Apa dia tuan-tuan? 2-3 minggu sudah saya dengan sahabat ni, adik ni dan 2 orang sahabat, kami telah mengadakan satu program menziarahi ulama di negeri Kedah. Saya nak bagi beberapa nasihat ulama, mudah-mudahan kita dapat beramal. Kalau tak dapat sepenuhnya pun, sebahagiannya pun jadilah. Kami sempat menziarahi 9 orang ulama. Hari pertama 4, hari kedua 5.
Cek di Kedah ni masih ramai lagi ulama. 32 orang. Kami baru cover 9, mana ada 23. Saya cek bukan 32, 33. Depa tertinggal seorang lagi, Ustaz Syarilung. Ulama Quran dah hadis. Cakap pampang ulama. Ulama ni sebenarnya orang berilmu ni tuan. Nah, makna dia. Baik. Yang 3 pertama kami pergi itu saya tak minta sebarang nasihat sebab 2 orang tu tak sihat. Yang seorang lagi tu ada tetamu daripada Shah Alam. Jadi kita ni kena reti lah. Depa sampai dulu tu pun saya minta izin, saya nak minta sikit kat Tok Guru kan. Jadi hari pertama 3 orang tu tak tanya apa. Yang keempat kami pergi ke Kuala Nerang. Hari ni dia ada bagi ilmu. Pak Tih Mat Kuala Nerang. Umur 95 tahun. Kat nak balik, saya tanya dia, Pak Tih, ada apa-apa nasihat untuk kami ni? Dia baca ayat Quran. Dia baca, lepas tu dia kata, ikut. Kami pun ikut. Dia baca lagi satu ayat Quran. Ikut. Kita ikut. Ayat yang dia baca dalam surah yang pertama, Saf ayat 13. Yang kedua, Hud ayat 52. Ayat yang berbunyi, Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dia ulang 3 kali. Dia suruh kami ikut. Maksud ayat, pertolongan Allah dan kemenangan yang hampir, dan beritahulah berita gembira kepada orang-orang beriman. Saya tak tanya apa kelebihan. Bila dia habaq tu kita mai dah, tak payah tanya. Setengah Tok Guru pada bertanya dia jekah. Hampa buat sudah lah. Jam kita. Kan? Ayat yang kedua dia baca wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Surah Hud ayat 52. Maksudnya, dan kami kata Allah tambahkan kekuatan kepada kekuatan yang sedia ada, dan janganlah kamu berpaling menjadi golongan yang berdosa. Dia suruh main tu. Hari pertama kami dapat 4 orang ziarah. Pergi rehat di hotel tabung haji lah, ni dikenali sebagai Raya Hotel, bukan tabung haji lagi. Duduk di bawah MOF, Ministry of Finance. Hari berikutnya, hari last tu, kami pergi ke satu tempat nama Tanjung Musang. Saya tengok sekok musang pun tak ada, musang menjanggut pun tak ada. Kami pergi jumpa Tuan Guru Baba Ismail, orang Patoni, orang petani, orang muda lagi, lebih muda daripada saya, 59. Saya pun muda lagi kan. Awak nampak tua ke? Dia ni uban penuh, aku mana ada uban. Kak nak balik, Tuan Guru, dia kata jangan nak panggil Tuan Guru lah, dia kata malu Walhal dia orang berilmu tu kan, orang tawaduk tu lah. Dululah bagi nasihat, dia sebut 2 benda. Pertama, pentingnya keikhlasan. Yang kedua, kita kena mujahadah, mana kena bersungguh. Mujahadah dia baca Al-Ankabut ayat 69. Kita pun kan alhamdulillah Tok Guru dia baca, kita tahu surah mana. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muslimin. Itu pesanan dia, ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas dalam agama makna kita beribadah semata-mata untuk mencari keredaan Allah, bukan keredaan makhluk, bukan nak pujian makhluk. Itu ikhlas tuan-tuan. Bila kita ikhlas, kita bermujahadah, insya-Allah. Itu pesanannya. Kami bergegas rapi ke Bukit Lada, Tuan Guru Haji Abdullah. Dekat nak balik pun saya tanya, saya ketua rombongan lah, pergi 4 orang lah. Ada apa-apa tak Tuan Guru? Kebetulan menantu dia tu kenal saya. Kebetulan saya tak kenal lah menantu dia. Bila sampai di pondok tu, oh Ustaz, kenal saya, kenal. Menantu siapa? Menantu Tok Guru. Dia masuk abad Tok Guru lah, kata Ustaz Syarilung. Jadi saya pun jumpa Tok Guru, kami jumpa Tok Guru, bagi tahu ada sekolah apa semua.
Saya tanya ada apa-apa pesanan Tok Guru, dia pesan 2. Pertama, dia kata kat saya, mudah-mudahan perkataan dia tu doa lah. Apa yang enta buat tu elok dah, alhamdulillah. Tuan-tuan, Tok Guru alim ni, yang dia keluar tu semua doa. Kena yakin. Sebab tu kita pun marah anak cucu, jangan duk kata bodoh macam lembu. Dia bodoh semua. Betul tuan-tuan, tu doa semua. Tambah orang alim. Saya ingat almarhum Tuan Guru Haji Soleh Musa cerita, Tok Kenali. Kenal Tok Kenali? Bukan orang Kelantan, tuan-tuan orang Kelantan. Tak kenal Tok Kenali? Tak pernah jumpa, nak jumpa apa? Dia hidup lama lah. Masa tu kita tak ada. Saya ingat Tok Guru Haji Soleh Musa cerita karamah Tuhan bagi kat dia. Orang pergi tanya Tok Kenali, ada seorang pendakwah ni, dia tafsir ayat ni bagian-bagian. Gila dia kata. Dia ulang 3 kali gila dengan izin Allah, gila pun tu. Apa jangan dia buat main, aku pun macam tu lah lebih kurang. Apa kacau lah aku. Gila dengan kehendak Allah. Tu yang kata doa. Tok Guru Haji Soleh Musa cerita, saya ingat baiklah. Jadi dia kata, yang enta buat tu elok dah, saya pun nanti alhamdulillah. Cuma istiqamah. Dia suruh istiqamah. Yang kedua, kenalah berselawat. Dia ajak ambil selawat, saya tak amal lagi selawat tu sebab saya duk amal selawat lain. Janji selawat. Kami pergi pula ke Tobiak. Tuan Guru Haji Yusuf. Daripada semua lebih kurang 80 ke atas semua. Tuan Guru Haji Yusuf, nasihat dia kepada saya 4. Pertama, dia kata tunaikan hak-hak Allah. Yang kedua, jangan ambil hak orang. Yang ketiga, amanah. Yang keempat, dia habang, Allah akan beri rezeki yang terbaik bagi kamu. Itu pesanan dia. Kalau saya nak baca dalil pun boleh lah, ada Quran, ada hadis. Dia kata tu ada kaitan dengan Quran hadis. Pertama, tunaikan hak Allah. Tak apalah saya baca hadis Imam Bukhari, saya baca An-Nisa 36. Hak Allah 2 tuan-tuan. Sembah dia, taat kat dia, jangan syirikkan dia. Hadis Imam Bukhari, ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala ay ya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Itu hadis Bukhari. Quran, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dalam surah An-Nisa 36. Yang kedua, dia pesan jangan ambil hak orang. Dalam Quran, Tuhan habaq ayat 188 Al-Baqarah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan, termasuk jangan kamu ambil harta di kalangan kamu secara batil, secara salah. Tipu ke, kecoh ke, tipu kecoh sama lah kan? Jangan. Yang bukan hak kita jangan ambil. Yang ketiga, beliau kata amanah. Amanah kita semua tahu, Al-Anfal 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Baik amanah Allah, amanah Rasul dan amanah manusia yang beri amanah pada kita, wajib kena tunai. Yang keempat, kamu akan dapat yang terbaik. Yang ni saya tak boleh nak baca sebab hadis tu saya tak hafal, tapi memang ada hadis. Hadis menyebut dalam ni, dalam kitab kita tak lama lagi ada, lambat lagi lah, tahun 2020 ke apa, tahun 2030 pun nak jumpa belakang kan. Allah sebut atas lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang meninggalkan sesuatu kerana takutkan Allah, Allah akan memberi yang terbaik baginya. Tu mana bila ulama cakap ni semua ada sandaran sebenarnya, cuma dia tak baca lah depan kita. Kita dah dengar, balik cari kan. KBP pula dekat apa nama sikit lagi boleh nah. Tadi Tobiak, Tokai. Tuan Guru Haji Sanusi, ini orang tarikat, Tok Guru tarikat. Pesanan dia, jangan lupakan Allah, kena ingat Allah sentiasa. Dia yang kata tu, puak-puak ni pelik, ada sebut Allah, Allah tak dapat pahala. Dia baca hadis tu, hadis saya baca tadi riwayat Imam Muslim.
Dia baca Ali Imran 191. Perintah supaya kita mengingati Allah. Dia pesan tu, jangan lupakan Allah. Saya tanya dia macam mana dengan ayat fadhkuruni adhkurkum, tu betul lah tu. Kita ingat pada Allah, Allah akan ingatkan kita. Ketika kita susah, Allah akan tolong kita. Tu cerita dia. Akhir sekali kami pederah daripada Tokai pi sampai Jok Kupang. Ni Jok Kupang. Yang ni seorang baba umur kat 90 juga. Mata dia tak apa terang, telinga clear. Baba Ismail di Tanjung Musang yang rekomen pi sana. Dia kata ni orang alim ni ustaz kena pi. Kita dapat jumpa sampai masuk dia ceramah kat kami terus. Apa dia isi kandungan ceramah dia? Puasa sunat tak buat, mayang sunat tak buat, ada ilmu tak amal. Itu macam mana? Aku duk fikir, aku kata kat aku lah. Aku duk buat juga. Mereka ni ikut aku ni. Balok lihat. Nak gilang lentuk ya. Ringkas cerita tuan-tuan. Baba Ismail cerita, Baba Mat Kupang ni amalan yang paling hebat, beliau banyak berselawat. Agak-agak lah dia tekankan soal selawat. Dia kata hampa puasa sunat tak buat, sembahyang sunat tak buat, ada ilmu tak amal, banyak gantinya selawat. Dia selawat Fauzi satu hari satu malam tak banyak Tok Bilal, 13,000 kali. Tok Bilal buat berapa? 13 buang 30 tu. Jadilah, jangan tak selawat lah. Habis dia bagi nasihat kat kami, dia doa kat kami menutup semua, dia bangkit terus masuk bilik dah, tinggal kami menutup dah. Aku kata macam-macam Tok Guru ni pun kan. Saya dah lalui dah dulu macam tu lah. Dia suruh balik macam tu lah. Mula-mula dia ajak naik atas rumah dah. Tak payahlah duduk bawah. Saya tanya soalan, jawab pergi balik. Dia perambat aku balik. Aku kata saya apa lah Tok Guru ni buat kat aku ni. Kan? Nak ada hikmah tu, ada benda dia nak abang kan. Tapi dia jawab soalan saya tu. Kan? Tu lama dah Tok Guru tu tak ada masa saya pergi, umur dia 104 tahun. Dia ni alim bidang faraid, pembahagian harta pusaka, memang alim sungguh. Itu satu bidang, bukan semua ustaz boleh termasuk saya. Dia formula kena ingat banyak, itu susah sikit. Susah banyak lah, tak susah sikit kan. Itulah sedikit perkongsian kita. Lepas ni saya akan buat program ziarah seterusnya, nak cari lagi 23 Tok Guru yang belum kami sempat jumpa. Senarai dah ada dah, nama tempat cuma kita nak atur. Biar tempat ni berapa orang ada, kita terus pergi kat depan. Tuan-tuan kena buat tuan-tuan. Nak ambil keberkatan. Ni kali kedua. Dulu saya buat kali pertama dulu. Memang doa Tok Guru pada saya. Tapi saya tak boleh cerita, ni tuan-tuan kata saya riak lah. Hari ni bila saya tengok, betul itu doa untuk saya. Dia tak kata kat orang lain, dia cari saya. Dia tanya saya jawab. Dia kata begini. Dia kata 3 kali. Alhamdulillah, saya syukur pada Allah. InsyaAllah. Kalau tuan-tuan segan nak pergi, tuan-tuan pergi belah Sengatan ni ada Tok Guru. Mai kat aku mbuih kepala hangpa seorang sekali. InsyaAllah tuan-tuan sekadar tu produk ada, sabun mandi lah, macam-macam ada. Tuan-tuan pilih tengok apa-apa yang tuan-tuan nak, boleh bantu Tafi Mutmainah. Terima kasih. Kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul As. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.